Assalamualaikum. Hai, sihat ke semua malam ni? Sehat. Salam. Sehat. Waalaikumsalam, sihat je. Dah makan ke? Dah, Dah belum. makan? Dah. Belum. Hari ni semua cergas ke? Apa je korang buat hari ni? Hari ni cuti kan? Tidur. Kami tidur makan saja. Tak ada ke pergi mana-mana? Mana Tadi pergi tu. mana-mana? Covid. Tadi duduk mana? Duduk rumah je. Duduk dapur. Ada ke kawan-kawan? Ada ke kawan-kawan, family korang, jiran-jiran yang terjejas dengan COVID sekarang ni? Sebelum ni ada. Tapi sekarang dah tak ada. Setakat ni tak Dia ada dah lagi. balik. Alhamdulillah yang tak ada tu lah. Jadi jaga kesihatan, jaga diri. Kalau boleh jangan keluar pun untuk kepentingan saja. Tak ada benda penting kalau boleh duduk rumah. Memang bosan duduk rumah ni. Tapi itulah apa yang kita boleh buat. Kalau boleh sekarang kan kita nak balik U macam-macam boleh buat. Mesti semua pun dah rindu dengan suasana U kan. Ya. Betul-betul. Rindu nak kurus balik. Itulah, betul. Tapi tak apalah, macam mana pun kita tetap kena teruskan kita punya live. Kita kena tetap teruskan sesi kita dan ni dah masuk sesi ketiga dah ni. Jadi rasanya semua pun dah kenal masing-masing, tak perlulah kita kenalkan diri seorang-seorang, dah semua masing-masing dah kenal kan? Dah. Ya. Menok tak nak teruskan sesi ni ke rasa macam dah bosan nak keluar sesi ni, ada tak perasaan macam tu? Okey lagi. Okey lagi. Alhamdulillah. Dan hari tu pun kita dah tanya masalah seorang-seorang. Kebanyakannya isu pasal assignment lah kan. Berbeban dengan assignment. Yang tu macam dah common lah. Semua student ada masalah benda tu. Cumanya hari tu saya macam perasan juga masalah masalah Hada hari tu pasal Hada dengan Alia masalah pasal assignment kan. Tapi dan Atira hari tu masalah apa? Insecure dengan orang. Insecure dengan orang. Okey. Itu pun kita dah cuba cari jalan penyelesaian kan. Tapi saya perasan isu Atikah ni macam dia macam ada masalah tidur tapi dah buat macam-macam kan. Tetap tak boleh nak kawal tidur dia dengan baik. Dia tetap ada masalah tidur. Betul tak? Betul. Okey. Sebelum kita start semua, sebelum saya nak tahu, sebelum kita nak tahu cari jalan penyelesaian meneroka masalah, saya perkenalkan diri saya dululah. Saya sebagai kaunselor anda semua hari ini, nama saya Atira Hanim yang akan menjadi kaunselor, sama je umur tapi saya akan menjadi kaunselor yang akan bimbing anda dan saya akan menceritakan sedikit tentang etika kerahsiaan di mana segala rahsia dekat sini semuanya akan dijaga dengan baik. Tak akan ada ahli-ahli yang cuba untuk sebarkan cerita ni dekat orang lain, melainkan kalau terdapat isu yang anda masalah yang hadapi ni melibatkan nyawa orang lain dan benda ni kena ada melibatkan orang ketiga macam itulah. Dan kita akan jalankan sesi selama 1 jam 30 minit. Jelas tak? Dan korang faham tak sesi kaunseling kumpulan ni macam mana? Jelas. Faham. Ada yang faham tak macam mana macam mana sesi kaunseling kumpulan ni dijalankan? Apa je yang korang faham tentang kaunseling kumpulan ni? Kaunseling group ini. Kita buat sesi kelompok ni macam apa yang korang faham? Ada siapa-siapa tak nak cerita sikit-sikit? Dia lebih kurang je macam individu, cuma dia ramai. Kan? Okey. Dia lebih kurang Betul je. lah tu. Betul. Tapi sesi kaunseling kelompok ni dia macam kita dapat lebih tahu macam mana cara penyelesaian yang kita dapat sama-sama. Bila kita tengok orang lain yang pernah hadap isu ni, jadi dia tahu apa yang patut kita buat. Itu tentang isu yang kita hadapi. Okey, kita nak berbalik semula pada Atik tadi. Kalau apa yang saya faham, Atik tu dia cakap dia tak boleh nak tidur. Tapi bila kita bagi cadangan ramai-ramai, dia cakap dia dah buat. Dia dah exercise, dia dah buat apa macam itu dia cakap kan. Dia dah buat macam-macam
tapi tetap tak menjadi dengan diri dia. Jadi sebenarnya saya rasakan sebab saya pernah hadapi benda tu. Saya tak boleh tidur malam. Saya macam apa benda saya buat semua tak boleh. Saya dah cuba exercise, saya dah cuba buatlah baca ikut petua kan dalam internet kan, orang cakap buat macam ni boleh tidur, jangan jaga pemakanan, jangan ambil junk food lah apa benda kan. Tapi bila saya buat, tetap tak jadi apa. Tetap saya ni tak boleh nak kawal tidur saya dengan baik. Sebenarnya saya bila sedikit semula, sebenarnya saya rasa benda tu, saya ada simpan benda, saya cuba simpan masalah saya. Saya pendam masalah saya. Dan itulah sebenarnya yang mengganggu hidup saya. Saya rasa sebenarnya Cik Atikah pun hadapi benda yang sama mungkin. Betul tak? Cik Atikah mungkin ada benda yang dia cuba sembunyikan ataupun masalah yang dia pendam selama ni yang sampaikan benda ni mengganggu tidur dia. Betul tak Cik Atikah? Sebenarnya ada suatu benda yang buatkan saya tak boleh tidur. Saya ada Cik Atikah ada rahsia ke? Saya ada satu masalah. Masalah ni memang dah lama berlaku sampai sekarang, daripada saya kecil sampai saya besarkan. So, saya rasa disebabkan masalah tu yang membuatkan saya tak boleh tidur, saya banyak fikir kenapa benda tu jadi dekat saya. Kira ni rahsia yang Cik Tika pendam ke? Ke macam mana? Ini dikirakan macam rahsia lah. Rahsia yang memang saya seorang je pendam sebab tu tak pernah pun cakap dengan orang mengenai masalah saya ni. Saya pendam dalam diri saya sendiri. Sampailah dari kecil sampailah saya besar sekarang. Dan saya rasa masalah ni menyebabkan saya banyak fikir sehingga menyebabkan saya tak boleh tidur malam. Boleh ke kami nak tahu kalau masalah tu mungkin masalah tu kami boleh bantu, tapi kalau terpulang pada Cik Atikah, kalau Cik Atikah rasa rahsia ni macam tak boleh ceritakan, so Cik Atikah simpan. Tapi kalau Cik Atikah rasa benda tu boleh untuk kami tahu dan kami cuba bantu Cik Atikah, Cik Atikah boleh cakap. Saya rasa saya nak cuba untuk luahkan masalah saya tidak dekat sesi ini. Boleh tak? Yang lain okey tak? Boleh kami nak. Boleh. Yang lain semua okey kan? Nak bantu Cik Atikah ni? Boleh. InsyaAllah. Kita tolong. Ya, betul. Okey, Cik Atikah? Okey, baiklah. Sebenarnya saya ada satu masalah dengan family saya, terutamanya dengan ayah saya. Sebabnya saya rasa yang ayah saya tak sama dengan adik-adik saya yang lain. Saya rasa yang ayah saya tak sayangkan saya. Lepas tu ayah saya selalu layan saya berbeza dengan adik-beradik yang lain. Contohnya kalau adik saya balik lewat ke lepak pada waktu malam ke dengan kawan-kawannya, ayah saya akan cari dia. Kalau saya pula adalah sebaliknya. Kalau saya tak dekat rumah ke, saya keluar dengan kawan-kawan ke, balik lewat ke apa ke, ayah saya tak pernah call, tak pernah pun cuba balik, tak pernah cuba cari saya untuk tanya dah balik kat mana. Lepas tu saya macam terkilan jugalah dengan tindakan dia yang ayah saya tak sama dengan adik saya kan. Sebab masa saya sekolah rendah, ayah saya tak pernah ambil tahu pun pasal pembayaran sekolah, pembelanjaan saya di sekolah. Saya dah makan ke belum, saya ada duit makan ke tak, iuran dah bayar ke belum. Ayah saya tak pernah ambil tahu pun pasal tu. Lepas tu, kalau adik-beradik saya yang lain, ayah saya bagi duit belanja, ayah
ayah saya bayarkan iuran diorang. Kalau saya kena cari duit saya sendiri. Tak pun mak saya yang akan bagi duit untuk saya makan. Ayah saya tak pernah bagi saya sen pun duit untuk saya survive di sekolah sampailah saya sambung belajar di universiti. Cuma yang duit yang saya guna tu antara menggunakan duit yang saya cari sendiri dan duit yang mak saya bagi. Lepas tu kalau adik saya yang lain dia akan bayar semuanya sampai sambung diploma. Manakala saya kena cari duit sendiri. Lepas tu saya rasa ayah saya macam tak heran tu dengan diri saya sendiri. Tak heran yang dia ada anak yang sambung belajar. Saya rasa diri saya ni tak disayangi oleh dia. Saya sedih lah sebab tak dapat layanan yang sama dengan adik-adik yang lain. Itulah Okey. Jadi saya faham kat sini apa yang saya dapat tengok, apa yang Cik Atikah hadapi ni. Ayah kepada Cik Atikah masalah perhubungan. Perhubungan ni bukanlah maksudnya dari segi percintaan saja, tapi perhubungan dari segi kasih sayang, ambil berat, tanggungjawab, benda yang sebenarnya membuatkan Cik Atikah rasa kekurangan, yang membuatkan tak boleh nak fokus pada dalam hidup Cik Atikah. Yang lain saya cuba nak tanya, pernah tak hadap benda ni dalam hidup korang? Korang rasa macam mak ayah korang cuba macam pilih kasih, dia orang panggil apa? Pilih kasih kan? Pernah tak korang rasa macam tu? Ya. Tak pernah. Jadi macam jadi kalau Cik Hada ni tak pernah ada masalah dalam perhubungan ni lah. Kalau Cik Atira dengan Cik Alia pula macam mana? Pernah terjadi tapi taklah seteruk macam masalah hati. Sama juga. Pernah lah dia macam tadi saya faham gitu tapi tak adalah macam Atikah. Betul, okey. Jadi majoriti antara kita ni sebenarnya pernah hadap dalam situasi macam ni. Kita rasa macam kita dapat nampak tau yang family berlakunya pilih kasih dalam family kita. Kita tak mengharapkan ibu dan ayah kita ni bagi sepenuh kasih sayang tu pada kita ataupun membuat perbandingan, tetapi kita nak ke macam mana tidak, macam mana saya nak cakap sebenarnya tak menunjukkan bahawa seolah-olah kita ni dibenci oleh mereka, betul tak? Kita tak minta apa-apa, kita tak minta apa-apa sangat daripada mak ayah kita, tapi kita nak kasih sayang yang secukupnya. Sebab memang dalam keperluan asas kita pun sebenarnya ialah kasih sayang, kan? Okey, tak apa Cik Atikah. Tapi saya nak tanya Cik Atikah dululah. Sebenarnya apa yang Cik Atikah nak daripada masalah ni kan? Cik Atikah, saya nampak memang Cik Atikah kekurangan kasih sayang. Jadi sebenarnya apa yang Cik Atikah nak? Contohnya macam Cik Atikah nak perbaiki hubungan antara Cik Atikah dengan ayah ataupun dengan apa saja yang Cik Atikah nak sekarang ni. Apa yang Cik Atikah nak cuba dapat? Apa yang saya nak adalah saya nak ayah saya layan saya sama macam adik-beradik yang lain. Saya nak ayah saya sayangkan saya. Saya nak ayah saya ambil berat pasal saya macam mana dia ambil berat dengan adik-beradik saya yang lain. Saya nak hubungan kami tu sama rasa yang dilayan dengan adik-adik saya yang lain, dan saya nak dia tahu pasal saya. Saya tak nak dia macam tak pedulikan saya. Saya tak nak bermasam dengan dia. Saya nak satu hubungan yang boleh mewujudkan harmoni antara anak-anak kan. Betul, sebab bonding, ikatan antara family itulah yang akan mengukuhkan. Yalah, kita tak ada siapa-siapa. Kita hanya ada family je. Kalau kata kawan
kawan semua akan pergi. Kalau kata kita ada kekasih pun akan tinggalkan kita. Tetapi yang akan stay dengan kita, yang akan tolong kita apa semua sebenarnya ialah family kita. Jadi bila mana kita tak dapat benda tu, hidup kita rasa macam serba kekurangan, betul tak? Betul. Betul, okey. Jadi kan apa sebenarnya yang Cik Atikah dah buat untuk pastikan hubungan Cik Atikah dengan ayah kembali baik semula? Apa yang dah Cik Atikah cuba buat lah untuk rapatkan balik hubungan? Ada tak apa yang Cik Atikah buat? Saya ada buat satu benda. Saya ada, kalau bila saya akan tanya mak saya apa favorite makanan ayah saya kan. Saya akan masak untuk dia. Lepas tu bila saya pernah buat benda tu, saya buat. Tapi ayah kan tak rasa masakan saya. Dan saya rasa kecewa dengan tindakan dia. Dan sebabkan itu saya rasa better saya jarakkan hubungan saya dengan ayah saya. Dan lebihkan pada mak saya. Yalah kan sedih kan, kita dah buat itu, kita dah cuba nak tarik balik perhatian dia, ambil perhatian dia, buat dia sayang balik kita, tapi dia buat macam tak endah pun kan. Yang lain, pernah tak korang cuba nak apa yang korang pernah buat untuk tarik perhatian orang yang korang sayang? Apa yang cuba korang buat? Boleh saya tahu tak? Kalau saya lah kan, kalau saya macam yang Atikah katakan, macam suka masakan yang favourite, yang dia suka kan, tu tolong-tolong kemas rumah, tolong bersihkan rumah. Hanya kalau saya bersihkan rumah tu mungkin meringankan beban ibu bapa saya ke, saya tolong adik saya ke, macam dalam persekolahan mereka lah, macam pembelajaran. Maksud dia macam mak ayah saya akan tengok macam, wah bagus ni kakak, maksud dia, oh bagus ni. Jadi kita pun rasa happy. Yang itulah saya buat, saya tak tahulah yang lain macam mana. Faham. Kita nak nampak yang kita ni sebenarnya seorang yang boleh diharapkan kan dalam keluarga kan, betul tak? Kalau kita ada masalah family ni, mestilah kita ni dipandang juga di mata mereka kan. Kalau Cik Atira pernah buat apa? Kalau saya macam ada masalah apa kan, macam first saya akan macam salahkan diri. Lepas tu nanti ambil masa lah, nanti akan tanyalah dekat mak saya macam orang buat apa, orang salah apa. Kita tanya elok. Kalau still tak layan ke apa, nanti saya cuba buat macam yang Hadam cakap tadi tu, tolong kemas-kemas ke apa, masak apa yang diorang nak ke. Tak pun bawa diorang jalan-jalan ke, beli barang yang macam mana, barang dapur ke apa. So that mungkin dari situ mungkin nanti diorang macam akan rasa macam akak minta maaf ke apa. Kalau saya buat macam tu lah. Yelah kan, kalau kita nak cuba ambil hati balik kononnya lah kan. Jadi kita pun tak tahu sebenarnya diorang sebenarnya macam pelik lah dia ni berubah pula kan. Tapi kita tak tahu, kita cuba nak perbaiki hubungan balik kan. Okay, kalau Cik Alia pula, Cik Alia pernah buat apa kalau tengok kalau macam pernah bergaduh ke, salah faham ke dengan mak ayah atau adik-beradik, Cik Alia selalu buat apa? Okay, yang first selalunya Alia diamkan diri dulu lah. Maksudnya apa yang Mak Alia cakap, Alia semua diam je lah, tak balas lah balik apa yang dia cakap tu. Lepas tu untuk nak atasi masalah yang ni, macam ada akan beli macam barang dapur ke, tolong dia untuk ringankan beban dia ke. Lepas tu yang macam tu je lah. Pernah kalau korang buat semua tu macam mana? Mak ayah korang terima balik lah? Maksudnya hubungan tu jadi baik balik lah? Ke memang lagi teruk ke? Pernah tak? Ambil masa. Dia makan masa jugalah. Ambil masa. Okay. Yes, lah tu. Okay, Cik Atika? Boleh tak saya nak tambah? Boleh, tak masalah. Sebelum ni saya pernah macam nak tunjukkan ke ayah saya yang saya ni pun bagus.
bagus macam Yang- batik yang lain. Lepas tu Penting sepanjang tu jangan buat dia. Cik Atira sekejap ya. Kita bagi Cik Atika cakap dulu boleh? Dah habis dah. boleh tak saya ulang. Cik Atika ulang balik. Sekejap ya Cik Atira. Saya pernah macam nak banggakan ayah saya kan. Saya belajar, maksudnya saya punya pendidikan saya sama taraf dengan adik-adik saya lain kan. Saya belajar bersungguh-sungguh, dapatkan result yang terbaik. Bila dah dapat result tu, saya tunjuk kat ayah saya. Yang saya ni bukan top student kan. Saya dapat result terbaik banyak di. Bila saya tunjuk kat ayah saya Faham? Ayah saya cakap, ini je kau mampu dapat. Anak orang lain boleh dapat lagi bagus daripada kamu. Masa tu saya hanya saya sekarang masa tu saya dalam kedudukan yang ke-9 antara seluruh pelajar pada tingkatan tu lah kan. Saya top 10 lah macam tu. Tapi ayah saya macam tak bantu. Dia bandingkan saya dengan anak-anak orang lain yang dapat lagi banyak daripada saya. Bila dia cakap macam tu, saya rasa sedih lah kan. Saya kata pada diri saya bodoh sangat ke sampai nak dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Bodoh sangat ke. Dan saya dah belajar dulu, saya dah dapat result terbaik yang saya mampu. Tapi dia boleh kata saya tak pandai, tak sama budak-budak lain. Saya faham. Benda tu sebenarnya kita cuba nak banggakan apa yang kita dapat, apa yang kita ada. Tapi sebaliknya benda tu boleh downkan kita balik. Betul tak kan? Ya. Okay, tak apa Cik Atika. Cik Atika bertenang dulu. Tak apa. Bertenangkan diri dulu. Tak apa, benda dah lepas. Kita tak boleh nak kenal, kita tak boleh nak patah balik. Dan sekarang ni kita cuba buat satu penyelesaian di masa akan datang ni. Apa yang kita nak buat nak bagi ayah Cik Atika ni betul-betul nampak kewujudan yang anak dia ni dah jadi anak yang terbaik. Betul tak yang lain? Betul. Yang lain Cik ada nak tambah apa-apa tak untuk bantu Cik Atika ni supaya kita bukan setakat Cik Atika, semua orang yang dekat luar sana supaya yang ada masalah yang sama cuba untuk hargai anak-anak apa yang anak-anak buat. Ada tak cadangan lain kalau ada yang lain nak cuba nak tambah? Ya, ada yang nak cakap ke? Kalau tak ada, tak apa. Mungkin situasi ni pun sebenarnya agak berat untuk kita ceritakan. Dan saya rasa saya nak buat satu permainan lah. Satu situasi di mana kita nak cuba menggambarkan situasi yang sebenar, tapi dalam cara alam maya lah kan. Tapi kita nak membayangkan macam mana, apa benda, luahan segala, apa perasaan yang Cik Atika hadapi, dia nak cuba luahkan kepada ayah dia. Tapi yang dalam situasi ni, ayahnya ialah kita rakan-rakan sendirilah. Kalau kita cerita kat rakan-rakan, kita tak rasa segan sangat, betul tak? Betul. Dengan ayah ni mungkin kita Betul. kalau dengan ayah ni kita macam tak balik nak luahkan semua. Tapi dengan rakan-rakan ni mungkin Cik Atika dah pendam-pendam tu boleh kita luahkan. Jadi dalam situasi ni saya nak minta tolong beberapa rakan untuk menjadi salah seorang rakan saya nak minta tolong Hada mungkin jadi ayah kelon, ayah tipu-tipu kepada Cik Atika, dan mungkin Cik Atira dan Alia ni boleh jadi adik-adik kepada Cik Atika. Boleh tak? Boleh. Okay. Kita nak tolong Cik Atika ni nak tengok apa sebenarnya. Saya rasa benda tu belum habis lagi yang Cik Atika luar tu. Sebenarnya masih ada yang terpendam, betul tak?
Jadi dekat sini saya rasa Cik Atikah dah tak payah segan-segan. Malah cuba bayangkan Cik Hada ni jadi ayah pada Cik Atikah. Luahlah apa saja Kak Hada. Luahlah apa benda yang terpendam kat Cik Hada. Dan nak tengok Cik Atirah dengan Cik Alia ni, bayangkan diorang ni adik kepada Cik Atikah. Berlaku situasi je yang macam situasi yang Cik Atikah hadap sekarang, tapi secara orang cakap secara mungkin situasinya berbeza, tapi apa yang cuba kita nak selesaikan tu mungkin boleh jadi benda yang sama. Okey, boleh tak? Dah bersedia ke tu? Boleh, insyaAllah. Ada Cik Adik ayah Cik Atikah? Ya, dah. Cik Atikah pun okey ke ni? Nak bayangkan Cik Ada ni ayah pada Cik Atikah? InsyaAllah boleh. Okey. Tak apa Cik Atikah, kita nak sama-sama cari jalan penyelesaian. Mungkin kita tak boleh nak perbaiki masa lalu kita, mungkin kita tak boleh nak ubah segalanya di masa silam. Tapi sekarang kita boleh cari beberapa jalan penyelesaian. Apa sebenarnya yang apa kita boleh buat? Apa yang sebenarnya yang terpendam, yang menjadi penghalang untuk kita dapat apa yang kita nak selesaikan ni. Alright? Okey, tak payah buang masa. Tanpa buang masa, saya nak kita nak buat sesi lakonan sikit lah. Okey, Cik Atikah. Cuba Cik Atikah bayangkan yang Hada ni ialah ayah kepada Cik Atikah dan luahlah sekarang ni adalah mata untuk Atikah. Luah segala-galanya. Kalau apa-apa berkaitan yang masalah yang Cik Atikah pendam. Sekarang ke? Silakan. Sekarang Okey. kalau Cik Atikah tak kisah. Okey, baiklah. Datul sebagai ayah saya kan? Okey. Ya, ayah saya, ya Atikah. Okey. Sebelah. Mula Boleh. Ayah, kenapa ayah layan Tika tak sama dengan adik-beradik yang lain? Kenapa ayah layan Tika berbeza dengan adik-beradik yang lain? Bila Tika buat sesuatu je, ayah selalu cari silap Tika. Dan tu Tika tak buat salah pun. Manakala kalau adik yang lain buat je, apakah ayah selalu puji dia? Lepas tu, kenapa ayah tak ambil kisah tu pasal Tika, pasal pendidikan Tika, pasal Tika ni cukup duit kita untuk belajar, yuran, bayaran yuran. Kenapa ayah macam tak ambil tahu pun? Sampai benda ni dah lama berlaku. Dari sekolah menengah lagi sampai ke universiti, ayah tak nak support pun pembelanjaan Tika tu. Ayah kalau adik je, ayah support macam tadi. Dia minta apa, kalau dia nak beli apa je, ayah bagi duit kat dia. Kalau Tika minta sesuatu pun, ayah kata ayah bagi duit, ayah lain kali lah apa ke, ayah bagi banyak alasan. Bila adik minta ayah bagi terus. Lepas tu, belanjaan Tika kat universiti ni pun ayah tak pernah bagi satu sen pun. Kalau adik tu, yang sambung diploma, ayah support sampai habis. Sampai dari dia mula masuk poli, sampai dah habis dia masuk poli, ayah support dia. Ayah bagi beli duit makan, duit baju. Kalau dia nak pergi jalan-jalan ke, nak melepak dengan kawan-kawan dia, ayah bagi dia duit. Kalau Tika satu sen pun ayah tak bagi. Lepas tu, kenapa ayah tak pernah ambil tahu pasal Tika? Bila adik yang lain balik lewat ke apa ke, ayah cari, ayah call, tanya kat mana ni. Kalau Tika keluar lepak dengan kawan ke, berjalan dengan kawan ke, sampai lewat malam, ayah tak pernah call. Ayah tak pernah cari. Bila Tika balik rumah pun, ayah macam tak tunggu pun, ayah terus tidur macam tu. Kenapa ayah buat Tika macam ni? Kenapa ayah layan Tika macam ni? Apa salah Tika? Kat mana silap Tika buat? Sampai ayah buat layan Tika macam ni? Okey. Ayah tahu Tika rasa macam sedih kan. Tapi ayah rasa macam Tika dah besar. Faham tak? Tika dah besar. Tika ada tanggungjawab yang besar.
Tika kena faham lah. Adik-adik Tika tu masih kecil. Umur berapa je baru. Maksudnya, ayah rasa macam Tika dah ada tanggungjawab. Tika dah ada bebannya tu sendiri. Faham tak? Tika macam dah ada duit, boleh cari duit. Takkan ayah nak kena cari. Faham tak? Tika dah besar. Tika pergilah cari kerja sendiri. Takkan nak harapkan ayah je semua. Tengok adik-beradik Tika tu. Masih kecil kan? Kenapa Tika nak kena macam nak sedih? Tak payah sedih lah. Sebab apa yang sebab Tika kena faham. Tika tu dah besar. Lepas tu kalau pasal macam tak layan Tika ke apa, rasa macam Tika dah besar. Tu ayah rasa ayah kena tumpu pada adik-beradik je. Faham tak? Dan kalau pasal duit ke apa semua, hai Tika. Apalah. Tika dah besar kan? So tak payahlah nak sedih-sedih. Kenapa nak sedih? Macam mana pula ayah yang suka banding-bandingkan Riza, bandingkan Riza Atikah ni? Okey, sebab apa? Sebab bandingkan Riza Atikah. Sebab saya tengok kan anak Pak Allah, anak Makcik Ita apa semua tu. Anak dia semua belajar tinggi-tinggi. Master lah, PhD lah. Okey lah. Tika belajar tinggi tapi orang lain belajar pandai-pandai. Tika hanya setakat itu. And Tika kena faham lah, adik-beradik Tika pun nak kena belajar juga. Tu ayah support tu. So Tika tak payah nak sedih. Kenapa nak sedih? Adik-adik macam mana? Adik-adik tak apalah sebab dia, Tika kan dah besar. Adik, ayah kena dah jaga adik-adik. Apa? Tapi ayah nak layan Tika macam tu dari kecil kot. Tika kecil lagi mana Tika mampu cari duit macam tu. Kenapa ayah tak nak support Tika baca pun? Kenapa harus bandingkan Tika dengan anak orang lain di baru PhD ke, baru master ke? Sedangkan Tika dah jumpa yang terbaik. So, panggil ke ayah, kenapa harus bandingkan dengan orang lain? Lepas tu kenapa ayah kata yang Tika dah mampu untuk cari duit sendiri, sedangkan benda tu dah lama ayah. Tadi kecil lagi ayah Tika macam tu. Tika tak rasa, kalau tak sekolah Tika tak makan sebab tak ada duit kan. So dengan harapannya mak je. Mak tu bukannya ada, mak pun tak kerja. Tapi kenapa ayah tak nak support Tika? Okay, tak apa Cik Tika. Cik Tika, tak apa kita tunggu Cik Tika tenang dulu boleh? Kalau tak boleh kita cuba tunggu sekejap sesi ni. Tak apa. Cik Tika ambil masa dulu sekejap, kita tenangkan. Memang kita perlukan rehat sedikit pun. Nampaknya semua pun macam dah penat kan? Letih, tak apa. Kita tenang dulu. Okay, kita take 5 dulu Tak apa, kita take 5 dulu. Saya faham bukan mudah nak hadapi situasi macam ni, kan? Saya faham benda ni memang berat, benda ni sangatlah susah. Tambah kita berhadapan dengan family, masalah family ni memang satu benda yang sangat-sangat berat. Tapi apapun, setiap masalah ada jalan penyelesaian. Dan kalau nak tahu, kalau apa yang saya faham kan,
sekeras-keras hati seorang manusia ni, dia pasti ada kelembutan dia sendiri. Ya, betul tak? Kalau kita macam mana ego seorang manusia sekalipun, dia tetap akan dia tetap pada satu masa tu dia tetap akan kalah dengan apa kita belajar kan, ego, super ego, dia tetap akan kalah dengan apa orang cakap, ada pasti ada kelemahan yang dia tak boleh, dia pasti akan ada kelemahan yang dia tak boleh nak teruskan apa benda yang dia nak tu. Macam contoh, saya bagi situasi lah, kita nak take fun ni kan, kita bagi situasi kalau orang tu dia suka mencuri, dia suka merompak, dia suka buat benda-benda jahat, dia ni memang tak dengar cakap, tapi buatlah macam mana sekalipun dia tetap akan penat buat benda tu. Sampai satu masa dia rasa macam tak ada apa pun yang dia dapat. Dia cuma bawa satu bala, dia cuma bawa satu kemusnahan, dia macam bawa, akhirnya benda tu tak ada bagi apa-apa kebaikan, tapi malah keburukan, malah lagi macam menyusahkan hidup dia lagi. Jadi mungkin kita tak nampak sekarang, mungkin ayah Cik Atikah berada pada tahap ego yang sangat tinggi. Tapi insya-Allah dengan cara kelembutan, dengan cara kita pujuk hati dia, dengan kita cuba merancang apa perlu yang kita perbaiki pada masa silam. Mungkin Cik Atikah sendiri pun ada benda yang dia buat pada masa silam dia yang dia buat macam dia tak suka sangat kat Cik Atikah ke. InsyaAllah benda tu akan boleh selesai juga. Benda tu akan mungkin ambil masa, tapi benda tu akan dapat perbaiki lah, dapat kurang ke, insyaAllah. Jadi kita nak sambung sesi lagi ke? Cik Atikah okey ke? Okey. Kalau tak okey, kita ni dulu, kita take file dulu. Minum air dulu Dahaga lah. Minum air dulu. Masing-masing. Cik Atira dengan Cik Alia kenapa senyap ni? Sedih dengan cerita Atik. Sebenarnya kan kalau kita tengok, ni mungkin dalam kelompok kita je. Dekat luar kita tak tahu lagi. Banyak lagi orang yang hadap pada situasi yang lebih teruk. Cuma kita tak pernah tahu dan kita tak perasan bahawa benda tu memang sekeliling kita, kawan-kawan kita nampak dia okey. Kita nampak dia ceria, kita nampak dia happy je dengan hidup dia, tapi kita tak tahu pun apa yang dia hadap. Kan? Okey ke tu? Okey. Okey ke, Cik Atira? Okay. Okay, ni saya cuma suruh bayangkan situasi, tapi kalau betul-betul berlaku kan dalam situasi kita kan, mungkin kawan-kawan kita atau mungkin nanti kita kan sebagai kaunselor kena ditugaskan bahagian-bahagian macam ni, apa yang perlu kita buat. Jadi dekat sini patutlah kita nak cuba buat lakonan ni. Nampak kita buat lakonan pun macam dah boleh nampak kan, dah boleh nampak sebenarnya apa yang kita buat. Tak apa, kita teroka lagi, kita buat balik. Tadi kat mana kita berhenti tadi? Haji ayah dekat ayah tadi. So, saya kena ayah. Tadi ayah buat apa tak? Ayah Cik Atikah dulu yang cakap tak rasa sedih. Lepas tu saya kena cakap balik sebagai ayah. Okey. Mungkin tadi tak silap saya dekat keputusan kot. Macam ayah Cik Atikah ni macam tak hargai perjuangan Cik Atikah, dah buat macam-macam. Jadi saya nak tahulah kalau Cik Hada ni sebagai ayah Atikah, kenapa yang Cik Hada macam tak puas hati dengan keputusan Cik Atikah ni? Kenapa nak banding-banding? Maksudnya kenapa Cik Hada cuba macam nak, Cik Hada, kenapa ayah nak, kenapa
macam ayah ni, seorang ayah ni nak berbandingkan result keputusan anak dia. Macam tu. Ada orang lain ke Cik Atira ke Cik Alia tahu kenapa sebenarnya ayah kita atau mak kita ni kenapa dia nak banding-bandingkan keputusan kita? Kalau kita tengok kan result kita ni teruk. Kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia nak bandingkan kita dengan orang lain? Padahal kemampuan kita sampai situ je. Ada tak pandangan yang lain? Kenapa dia suka bandingkan kita dengan yang lain ni? Bagi saya mungkin Silakan. Okay. Cik Alia? Cik Alia boleh mulakan? Cakap. Line saya ke? Alia kot. Okay, tak apalah, kita biar dulu. Cik Atira, kalau Cik Atira kan jadi mak atau ayah kan, kenapa Cik Atikah nak, kenapa Cik Atira nak bandingkan keputusan anak-anak ni? Selalunya macam mungkin dia rasa yang anak dia boleh buat lagi. Dia tahu dia bukan mungkin, dia memang tahu anak dia boleh buat lagi. Cuma cara menegur mak ayah ni macam kadang-kadang tak kena dengan kita. Dia macam dia mungkin dia tak tahu yang kita dah cuba sedaya upaya. Tapi mana ada mak ayah yang tak nak yang terbaik kan. Tapi mungkin saya rasa cara dia yang tak kena lah. Betul. Cik Alia cakap apa tadi? okey, bagi saya sebab ayah dia suka bandingkan result kan. Okey, bagi saya ni macam mungkin ayah dia nak yang terbaik lagi walaupun atik ni dah usaha dah, tapi itu saja yang setakat macam kemampuan dia dekat situ. Saya rasa macam ayah ni perlu faham lah macam usaha atik kat situ sahaja. Maksudnya ayah tu boleh macam empathy lah macam tahulah apa kedudukan atik waktu dia jawab exam ke, perasaan dia jawab exam ke, macam susah nak jawab exam. Maksudnya ayah tu macam kena rasa macam apa yang atik rasa. Bagi saya macam itulah. Okey. Cik Hada ayah yang sebenar. Kalau Cik Hada ni kenapa nak suka, kenapa dia ada nak banding-bandingkan result? Kalau Cik Hada ada anak nantilah, kenapa nak banding-bandingkan result anak? Kenapa nak kakak lebih baik, adik ni teruk, kenapa nak banding-bandingkan? Ada sebab lain tak? Kalau saya, kenapa saya bandingkan result adik dengan kakak? Sebab saya rasa kakak tu dia macam mungkin dia dah besar, mungkin dia cutik. Mungkin lah dia macam dia dah cuba sedaya upaya dia. Tapi saya nak yang lebih terbaik lah. Sebab saya dah macam dah belanjakan dia semua duit untuk tuition, untuk belajar. So saya nak apa yang saya belanjakan itu memberikan manfaat lah kepada dia. Kalau result dia terendah, macam mana saya nak banggakan? Kalau orang tanya, macam mana result anak awak? Macam biasa je, tapi duit saya dah belanja banyak. Macam tu lah. Tak pun kan, tak pun mungkin lah dulu kan waktu ayah Tika kecil ke dulu tapi dia tak mampu. Jadinya bila dia dah besar, dia kalau boleh dia nak anak-anak dia pula yang buat benda macam untuk dia. Mungkin lah. Ya, betul-betul. Kadang lagi tu macam contoh, kalau contoh mungkin didikan ayah Cik Atikah dulu ni. Dulu mungkin mak ayah macam nenek dengan Tok Wan, Cik Atikah didik ayah Cik Atikah ni dengan cara macam tu. Kalau kau tak dapat capai apa yang aku nak, kau jangan balik. Kalau aku nak ni didik dengan cara kekerasan. Dan mungkin ayah Cik Atikah ni okey, kalau buat cara macam tu dekat Cik Atikah, dia rasa benda tu membantu. Sedangkan kita tak boleh. Kita tak boleh di pressure, kita tak boleh orang macam buat mental kita down. Tapi sebenarnya dia rasa macam benda tu macam kalau aku marah anak aku menggunakan kekerasan, anak aku akan berjaya. Sedangkan benda tu dah mungkin tak valid dengan diri kita. Sebab kita ada batas kemampuan kita sendiri. Kita pun tak boleh nak paksa kita buatlah apa pun. Tapi kalau kita tak boleh nak capai, memang takkan boleh. Okey, tak apa.
Cik Atikah pernah tak low talk ataupun cuba cakap dengan ayah Cik Atikah? Cakap yang Cik Atikah memang sampai tahap ni je, tak boleh nak paksa diri dah. Pernah tak buat macam tu? Cuba slow talk dengan ayah, pernah ke? Tak pernah. Sebab ayah saya tu jenis panas baran. Sekali dia tak, saya kena terima je lah apa yang dia cakap sebab saya takut dia macam naik tangan ke apa kan. Sebab dia kan panas baran kan, tak marah. So apa yang dia cakap tu mengenai keburukan saya je saya terima macam tu. Lepas tu saya pendam dalam diri saya sendiri. Okey. Sebenarnya kan saya nak tanya juga kepada Cik Atikah. Pernah tak Cik Atikah buat sesuatu yang membuatkan ayah Cik Atikah ni benci? Macam ada tak pernah, macam mana cakap? Ada apa-apalah yang Cik Atikah pernah buat? Mungkin macam mana? Maksudnya punca macam mana ayah saya boleh tak suka dekat saya macam tu. Mesti ada sebab dia kan? Saya tak tahu sebenarnya, tapi kemungkinan saya boleh bagi satu situasi, satu yang masa saya kecil dulu saya pernah macam hilang dari rumah. Maksudnya saya tak balik dari pagi sampai ke petang. Sebab time tu saya tak berapa ingat, tapi masa tu memang saya tahu ayah saya memang marah sangat dengan saya sebab saya tak ada kat rumah. Lepas tu masa tu saya rasa saya ikut orang lain tu. Saya ikut seorang pakcik tu, macam orang kampung tu juga, kampung saya juga. Saya ikut pakcik tu ke rumah dia. Yelah saya pergi ikut pakcik tu ke rumah dia memang dari pagi tu. Teman pakcik tu macam sembang-sembang kan, main. Dia budak, dia pun tak tahu apa kan. Lepas tu bila saya kita balik, budak kan? Bila saya balik rumah tu, ayah saya mengamuk. Dia marah-marah saya. Lepas saya tak tahu apa fungsi dia marah saya. Lepas tu dia rotan saya. Setakat tu saya ingat. Dia rotan saya, lepas tu dia marah saya. Sebab tu senja. Lepas tu saya kena rotan depan adik-adik saya yang lain. Depan jiran-jiran saya. So saya rasa Mungkin disebabkan tu kot ayah saya. Okey. Baik. Saya nak tanya kawan-kawan yang lain. Kalau kata kita ni jadi mak ayah. Okey, terima kasih Cik Atikah. Jadi kita nak tengok kalau kita ni jadi mak ayah kan. Kita one day kita jadi mak ayah, tiba-tiba anak kita ni nakal. Kita ni suka keluar, ikut orang, tak dikenali. Kalau kita sebagai mak ayah, apa yang kita akan buat? Boleh tak saya tanya Cik Ada dulu? Apa kalau Cik Ada kan, anak Cik Ada ni pergi keluar merata, ikut orang ni, ikut orang tu. Apakah tindakan Cik Ada untuk untuk baiki anak ni? Perbaiki Kalau kehidupan saya, insyaAllah nanti saya akan bertemu dengan ayah satu saat nanti. Kalau anak saya buat macam tu, macam tak balik rumah, pergi balik pagi, petang tu baru, taklah maksud dia malam lah, kira macam pukul 8 ke baru balik. Saya akan macam tanya, panggil dia macam, anak kenapa ni, kenapa macam ni kan. So saya akan macam tanya dia, kenapa boleh balik lambat. So saya akan macam, okey lepas ni boleh nak pergi keluar, tetapi kena ada limit masa. Ni kalau pukul pagi sampai pukul 6 tu kena balik kat rumah. Macam tu lah. Saya tak nak guna kekerasan. Sebab saya tengok ramai kalau ibu bapa yang guna kekerasan, anak dia akan lebih macam berontak. Tapi saya tak perlu kata terlalu lembut. Macam tak apalah. Saya akan tegas jugalah sedikit. Okey, kalau tak balik, lah kena marah sikit. Tapi tak ada dah sampai rotan ke, sampai macam picit-picit apa semua kan, sampai memberikan kesan kepada tempatan. Tu saya tak buat lah. Tu lah kalau saya jadi apa lah. Alright. Okay, saya nak tanya Cik Atirah kan.
kalau Cik Atira akan guna kekerasan tak untuk mendidik anak-anak? Sebab kita kan nak bagi pengajaran kan. Ibu bapa dia macam nak bagi, aku nak didik dengan anak aku supaya dia dengar cakap, so aku akan rotan dia, aku akan biar dia sakit apa semua, baru dia tahu, baru dia menyesal, dia takkan buat benda tu. Kalau Cik Atira setuju tak dengan cara tu ke? Cik Atira memang tak akan guna kekerasan, nak cakap lembut-lembut ataupun macam mana? Kalau Cik Atira ni jadi anak, dapat anak yang nakal, tak dengar cakap ni, macam mana kita nak didik anak kita ni? Rasa nak buat sesuatu, walaupun bukanlah usia kita lagi untuk fikir benda tu, tapi kalau one day kita jadi ibu apa yang kita akan buat? Cik Atira, boleh cakap? Boleh. Rasanya saya akan gunakan kekerasan, macam pukul. Tetapi mungkin depan adik-beradik tu mungkin akan ada, tapi lepas tu bila dah habis semua tu masuk bilik dia selotok lah cakap apa salah dia, apa benda yang dia buat sebenarnya, apa yang buat saya marah. Senang kata beritahu dia punca. So dari situ mungkin dia boleh tahu, aku buat salah tadi. Kiranya ayah tak suka buat benda ni, mak tak suka. Jadi mungkin dari situ dia rasa tindakan mak dan ayah dia tu dia faham lah kenapa. Dan dari situ nanti kawan sepujuk tu cakap lah, ayah bukan tak sayang, ayah bukan tak suka, ayah just risau awak macam ni, macam tu. Jadi senang kata kalau saya akan gunakan kekerasan dan saya akan slow talk cakap dengan pelan-pelan. Dan kenapa saya buat benda tu. Okay, maksudnya ada unsur kekerasan untuk bagi tahu apa kesalahan dia, dalam masa yang sama bagi tahu kenapa benda tu silap. Betul tak? Lepas tu nanti masuk bilik dia macam ada luka-luka ke apa tu, usap ke sapu-sapu minyak sikit bagi dia reda lah. Tak adalah marah terus ke apa. Okay, kalau Cik Alia pula? Okay, bagi saya akan tak guna kekerasan. Saya akan macam bagi amaran dia lah. Maksudnya macam yang Cik Ada kata, kena limitkan masa untuk bermain dari pagi hingga ke petang. Maksudnya limit masa dia. Untuk lepas tu kena kita dia janganlah balik malam. Maksudnya malam tu macam mak ayah ni bolehlah buat macam family time. Maksudnya boleh luangkan masa dengan anak-anak. Maksudnya macam tu lah. Maksudnya saya tak akan guna kekerasan. Dan saya sekiranya dia balik lewat ke apa ke, saya cuma bagi amaran je. Kata benda ni tak boleh, macam bahayalah untuk dia walaupun dia masih kecil kan. Maksudnya tak boleh balik lewat, maksudnya benda tu bahaya untuk dia. Lepas tu sebenarnya yang tu je lah. Okay. Baik. Okay, jadi Cik Atikah, Cik Atikah nampak tak kat sini apa dari perbincangan kita tadi, Cik Atikah nampak tak apa yang sebenarnya ayah Cik Atikah nak? Dia marah-marah Cik Atikah dulu rotan macam tu. Cik Atikah ada tak pernah cuba untuk macam mana? Kalau nak keluar ke bagi tahu ayah, kalau nak buat sesuatu bagi tahu kat dia. Pernah tak? Saya kalau nak keluar tu mana tu saya tak bagi tahu ayah saya, sebab saya tahu yang dia tak akan layan pun. Saya akan bagi tahu mak saya. Tapi saya rasa takkan, saya tak tahu punca dia. Kalau bagi saya itulah punca kenapa tak suka saya kan. Tapi saya tak tahu benda ayah saya kat mana puncanya. Saya pelik tak, takkan disebabkan satu masalah tu dia sampai tak nak layan saya, sampai jadi besar macam ni. Kan saya macam mungkin ada masalah lain yang dia jadi macam ni. Saya tak tahu. Saya tak pernah tanya dia. Saya takut. Okey, betul. Sebenarnya kan mungkin saya nampak dekat sini ayah Cik Atikah ni cuba nak melindungi Cik Atikah. Tapi dia tak tahu macam mana nak tunjukkan bahawa dia cuba untuk melindungi Cik Atikah. Dan mungkin Cik Atikah fikir macam ayah aku ni tak kisah apa pasal aku, lantaklah. Tapi sebenarnya
kalau jadi apa-apa kat Cik Atikah, dia lah orang yang paling risau. Tambah pula kalau Cik Atikah duduk dekat uni apa semua kan, lagi dia fikir. Sebenarnya dia tak tunjuk. Memang ada jenis yang bapa pun orang-orang mana je jenis ego, baran, tapi dalam hati dia mesti ada sayang ke anak dia kan. Mesti ada risau. Dan apa yang saya nampak Cik Atikah tak bagi tahu dekat mana. Kalau Cik Atikah keluar tak bagi tahu kat mana. Apa yang Cik Atikah buat sebab Cik Atikah rasa dia macam tak kisah pun. Betul tak? Betul. Tapi saya tahu mak saya tu macam lepas kan. Mungkin dia kalau boleh nak Tika beritahu dia sendiri. Dia tak nak ada perantara. Sebab ada orang dia suka orang cakap terus dengan dia tak suka perantara. Sebab kadang dia mungkin rasa macam dia rasa Tika fikir dia tak wujud. Kenapa nak kena cakap dengan mak? Cakaplah dengan dia terus. Mungkin dia rasa macam tu. Rasa apa yang Tira cakap tu betul lah. Saya rasa awak Tika ni kena cakap terus terang macam dekat ayah tu macam cakap ayah nak pergi mana-mana. Selamba je pun boleh je macam ayah Tika nak pergi kedai kejap. Walaupun dia tak layan kawan-kawan dia macam Tika tahu aku wujud. Mungkin dia okey nanti ke. Betul? Mungkin dia tak selesa, mungkin dia rasa macam anak aku ni sebenarnya macam aku tak ada pun tak apa. Macam tu. Dia akan rasa macam tu. Dan dia rasa okey lah, anak aku dah tak kisah apa. Kalau aku ambil tahu ke, aku tak ambil tahu ke, tak ambil tahu ke, dia tetap nak buat hal dia. Dia nak cerita dengan mak dia je. Macam tu lah. Okey. Lagi tentang apa isu pasal bandingkan keputusan tu dah kan. Lepas tu pasal apa lagi ya? Layanan pun dah kan. Layanan tak sama rata. Okey. Kalau saya nak tanya seorang-seorang lagi ni. Kalau kata suatu hari nanti kan korang semua ada anak ramai. Macam Cik Atikah ni anak nombor berapa? Saya anak yang ke-10 daripada 13 adik-beradik. Ke-10. Okey. Jadi saya nak tanyalah kawan-kawan yang lain kan. Kalau korang ada anak ramai kan, macam kadang tu family planning lah orang cakap kan. Kadang tak perasan. Macam mana? Macam cakap isu anak-anak ni kadang tak ambil berat. Bagi saya lah saya nampak kan, family yang ramai ni, family keluarga yang ramai, kadang anak-anak macam anak contohlah anak sulung, anak kedua, anak ketiga yang kalau ramai-ramai kan selalu diabaikan. Tapi kalau dalam situasi Cik Atikah ni, Cik Atikah bukannya anak sulung ke anak apa-apa, selalu anak sulung yang selalu diabaikan. Kalau mungkin kan kalau selalu kan siapa yang anak sulung kan kat sini kan, anak sulung yang selalu diabaikan. Sebab mak ayah rasa macam anak sulung ni dah boleh berdikari, dah boleh jaga adik-adik apa semua. Tapi mungkinlah situasi Cik Atikah ni, macam mana nak cakap dalam situasi Cik Atikah, mungkin ayah Cik Atikah tak utamakan Cik Atikah sangat. Sebab mungkin ada ke adik-adik yang lain ataupun kakak-kakak yang lain masih memerlukan lebih kasih sayang ataupun pertolongan daripada ayah sendiri. Okay, jadi saya nak tanyalah kawan-kawan yang lain. Kalau Cik Hada kan ada anak ramai-ramai kan. Kalau Cik Hada ada dalam 5 orang, contoh anak 5 atau 6 orang, akan berlaku tak pilih kasih dalam mendidik, dalam menjaga anak-anak ni? Cik Hada rasa ada tak? Pada pandangan saya lah, kalau yang kaunselor cakap kalau saya jadi ibu, saya ada 5 atau 6 anak-anak, saya mungkin ada pilih kasih. Saya tidak tahu ibu apa yang lain, tapi saya mungkin ada pilih kasih sebab mungkin yang first macam anak sulung tu sebab dia dah besar, so dia boleh jaga adik-beradik yang lain, adik kecil-kecil yang lain. Mungkin lah. Saya tak tahu masa depan macam mana, tapi kalau saya
Jadi bapa mungkin ada sedikit pilih kasih. Ada sedikit. Okey. Okey, kalau kata Cik Hada ni menjadi jadi anak yang terabai. Macam mana Cik Hada akan buat untuk dapat balik perhatian ibu atau ayah Cik Hada? Okey, kalau saya jadi anak terabai mungkin saya akan macam saya akan bercakap lah dengan ibu bapa saya akan cakap, ibu kenapa macam tak abaikan yang adik ni kan. Lepas tu macam tanya apa salah adik sampai ibu tak kan. Mungkin kalau kita fikir kalau budak-budak yang dekat bandar dekat Kuala Lumpur, bapa dia kan sibuk. So mungkin kita akan terabai and kita akan buat benda yang di luar jangkaan seperti macam balik lambat, macam yang perkara-perkara negatif. Ibu bapa di luar kota dia sibuk. So saya akan jadi terabai. Tetapi kenapa ni mungkin saya akan cakap lah dengan ibu bapa, cakap kenapa kan macam tu. Cakap dengan ibu dengan ayah lah kenapa. Cakap elok-elok lah. Tapi kalau tak baik juga saya tak boleh cakap apa lah. Terima kasih. Betul lah. Kalau kata kita ni jadi anak yang terabai, kita akan mula mencari orang lain untuk kita dapat attention. Macam kita akan pilih kawan-kawan. Kalau dapat kawan-kawan yang baik, tak apa. Tapi kalau dapat kawan-kawan yang kita tak tahu kan siapa kawan kita. Kalau dapat kawan yang macam kita sendiri pun tak boleh nak cakap lah benda tu. Terpesong, kita ikut dia dan banyak lagi benda-benda negatif yang akan berlaku pada anak tu kan. Okey, kalau Cik Atirah lah kan. Cik Atirah ada anak yang ramai. Dan macam mana? Akan berlaku tak Cik Atirah ni macam entahlah anak sulung aku dah besar, nombor 2 aku dah besar, so aku nak jaga anak aku nombor 4, nombor 5 ni. Ke macam mana Cik Atirah nak utamakan anak sulung yang ataupun anak yang kecil-kecil ni macam tak kisah sangat ke macam mana? Ada tak terfikir benda tu? Dan kalau kata Cik Atirah ni salah seorang anak yang terabai, apa yang Cik Atirah akan buat untuk jadi attention balik pada mak ayah? Kalau yang tadi anak ramai tu, saya rasa mungkin ada lah sama macam Hada cakap sebab yang besar kan kadang-kadang kita rasa macam dia dah boleh tanggungjawab, dia dah boleh berdikari dengan diri sendiri. Yang kecil-kecil tu dia macam still perlukan perhatian dari kita kan. Dan yang tadi macam Cik Hanim cakap tadi yang kalau saya terabai, sebenarnya benda tu kadang-kadang saya perasa benda tu macam saya diabai. Sebab kadang-kadang saya rasa macam mak ayah saya bagi kasih sayang tu macam tak sama tau. Kadang macam yang sulung lebih, yang bawah lebih. Tapi bila saya tanya balik dia orang cakap kenapa saya fikir yang mak ayah saya bagi maksudnya beza-beza sebab dia orang kata kami dah cuba bagi yang terbaik. Sama banyak dan semua. Tapi saya rasa dari situ saya terfikir macam mungkin kadang-kadang saya yang suka bandingkan cara dia orang. Sebab kadang saya rasa macam ibu suka lebih khabar, ibu suka lebih adik. Tapi kadang saya rasa kadang-kadang dia orang pun ada lebihkan saya. Cuma yelah manusia kan suka tengok benda yang buruk kan, apa yang baik. So saya rasa semua mak ayah dah bagi yang terbaik kan. Kita sendiri yang suka bandingkan. Betul, kadang mak ayah ni ada benda yang dia tak tunjuk. Dia cakap ibu sayang kau lah, ayah sayang kau. Tapi dia tunjuk melalui perbuatan yang kita tak nampak benda tu. Kadang contoh cakap jaga diri kat luar sana, jangan nakal-nakal, ataupun dia macam adalah benda yang kita tak nampak, dia cuba lindungi kita. Dia akan cakap jangan kau kawan dengan orang ni, jangan kau kawan dengan dia. Sebenarnya tu satu bentuk perlindungan. Tapi kita tak perasan pun benda tu. Kita fikir kau kena bagi duit aku, mak ayah bagi duit ataupun mak ayah tunjuk cakap ayah sayang kau, mak sayang kau, benda tu baru kita macam ingat yang diorang ni sayang kita. Sedangkan tidak, benda tu kita tak perasan sebenarnya diorang tunjuk perbuatan tu macam-macam cara lah.
Kan? Cik Alia pula macam mana? Betul. Okay. Dengar tak? Dengar. Okay. Kalau contoh saya mempunyai anak yang ramai ni, akan berlaku jugalah pilih kasih ni sebab anak nombor 1, nombor 2 ni dah besar dah. Macam boleh berdikari. Lepas tu dia pun ada tanggungjawab sendiri, maksudnya apa yang dia nak buat pun dia boleh juga. Maksudnya yang kalau contoh saya jadi ibu, maksudnya saya bagi perhatian yang ada ayah ada cakap tadi tu. Cakap macam, lepas tu suka dengan Tira macam yang adik-adik yang kecil, yang masih kecil lagi lah. Lepas tu yang untuk kalau diri saya maksudnya jadi anak yang tak abai ni, maksudnya ada sebab macam yang Cik Tira kata macam mak ni macam tak tunjuk kata macam mana? Tak tunjuk kata dia macam dia sayang, dia ambil tahu pasal kita. Lepas tu kita ni macam berasa lah macam aku ni apa macam mak tak ambil tahu kah semua tu, macam apa yang kita buat macam mak tak ambil tahu. Betul macam contoh salah apa macam mak biar macam buat macam tu je lah. Lepas tu sebenarnya tu je kot. Okey, terima kasih Cik Alia. Okey, berbalik semula pada Cik Atika. Sebenarnya Cik Atika nampak tak apa yang perlu Cik Atika buat? Ke macam masih blur lagi apa benda yang macam apa benda nak kena buat ni? Apa yang berdasarkan apa yang kawan-kawan lain cakapkan tadi, diorang macam sarankan saya macam lebih macam berkomunikasi dengan ayah saya. Walaupun bagi tahu ke mana apa tu, walaupun tak dengan kita buat rasa tak dengar ke apa, tetap kena bagi tahu. So saya nampaklah cadangan tu. Okey. Lah, selain daripada komunikasi, apa lagi yang Cik Atika perasan? Selain daripada perbaiki komunikasi, apa lagi yang Cik Atika rasa macam aku kena buat supaya benda ni tak berlarutan, supaya aku dapat perbaiki hubungan aku dengan Pak Ayah. Ada tak lagi Cik Atika perasan? Aku yang kawan-kawan cakap tadi pasal apa tu pilih kasih kan. Kalau anak adik-adik ramai, anak-anak ramai tu kemungkinan besar mak ayah akan terabaikan anak sebab anak ramai kan. Betul. Banyak lagi anak lain yang Betul. Sepatutnya benda-benda ni saya tak perlu terasa lah sebab saya kena faham juga mak ayah saya. Diorang pun dah mati, diorang pun penat nak layan anak. Terutamanya anak luar punya anak yang ramai kan. Takkan dia nak kena ikut kehendak beli anak kan. So tentunya tak akan adanya anak-anak yang terasa macam diabaikan. Tapi sebenarnya tak. Mak ayah dah tipu yang terbaik. Pasti sama rasa sekarang. Okey. Okay. Okey Cik Atira, boleh teruskan? Saya pernah baca satu ayat ni lah dulu. Ibu dengan ayah ni pun menjadi seorang ibu dan ayah ni pun merupakan satu pengalaman baru. Kiranya diorang tak pernah ada pengalaman, diorang tak pernah pun belajar macam mana nak jadi ibu dan ayah. So salah dan silap tu mesti akan terjadi dalam kehidupan. Macam kita pun, kita tak pernah tahu apa akan jadi lepas ni. Kiranya macam kita tak pernah ada pengalaman kan. Jadi sentiasa akan buat silap lah. Betul? Kita tak boleh expect yang kita akan perfect. Mesti akan ada silap. Betul. Kadang kita tengok mak ayah kita gunakan cara kekerasan. Macam marah-marah dan tak semua ibu ayah ni dapat tahu. Maksudnya ada pengalaman yang luas tentang ilmu penjagaan rumah tangga, ilmu rumah tangga, dan kita kena tahu tak semua orang yang kahwin ni ada ilmu rumah tangga yang cukup. Tambah pula kalau macam mana dia bawa ibu ayah kita dulu kan
cara lama kan lebih banyak menggunakan kekerasan dan mungkin benda tu dah tak valid dah dengan kita sekarang. Dengan situasi kita, kita tak boleh lah cakap, bukannya tak boleh nak pukul ke apa, boleh. Tapi kalau terlampau keras sangat mendidik anak-anak, sekarang dulu mungkin dah tak ada zaman sosial, tak ada kawan-kawan yang pelik-pelik ni apa sangat kan. Tapi sekarang kalau mak ayah salah didik dengan cara kekerasan ke apa, anak-anak akan mula rasa mula-mula rasa macam mulalah dia nak buat benda yang dia bolehkan dia dapat perhatian balik. Macam mula cari kasih sayang daripada pasangan ke, mula bergaul dengan rakan-rakan yang tak tahulah buat benda-benda yang bukan. Tapi Cik Atikah, saya bangga dengan Cik Atikah. Saya respect dengan Cik Atikah sebab dah berjaya harungi sampai ke fasa ini dan Cik Atikah masih lagi masih dapat bersedia mental dengan fizikal untuk hadap semua benda ni. Dan Cik Atikah tahu kan dan nampak kan apa yang perlu Cik Atikah buat lepas ni? Ya, saya nampak lah. Apa yang saya perlu buat ialah cuba berkomunikasi dengan ayah saya, cuba tanya dia tak mana sikap saya kalau cuba perbaikikan hubungan tu. Okey. Dan betul sekeras-keras mana pun hati seseorang tu, dia tetap akan lembut juga. Dia akan tetap merasakan, oh anak aku ni rupanya dia tak dapat kasih sayang dari aku. Benda tu dia akan sedar. Dia akan sedar sendiri. Kalau kita tengok kan mak ayah kita ni diam, termenung, sebenarnya dia tu tengah fikir macam mana apa yang dia buat nak demi yang terbaik demi masa depan anak-anak. Cuma mungkin kita fikir yang okey, ayah kita ni tak layan kita dengan baik, kasar, benda tu dah jahat. Benda tu dah macam benda tu macam ayah kita benci kita, sedangkan mungkin itu cara dia. Kita tak tahu tu mungkin cara dia kan. Okey, saya nak tanya yang lain lah. Pernah tak rasa macam kita pernah tak rasa dimarahi ataupun dikasari oleh ibu bapa sampaikan benda tu membuatkan kita rasa down? Ada tak yang pernah alami benda tu? Ataupun ada pengalaman lain lah, pengalaman lampau kita kan, pernah dipukul atau apa-apa, dimarah ke, sampaikan benda tu memberi kesan kat kita sampai kita jadi sekarang ni. Oh benda tu kalau macam kita cakap kan, kalau ayah aku tak buat aku, tak pukul aku dulu, kalau ayah aku tak tegur aku dulu, kalau ayah aku tak buat aku macam ni dulu, aku takkan jadi aku yang sekarang. Ada tak pengalaman macam tu? Siapa-siapa nak cerita? Tak ada tak ada, saya nak cerita lah. Saya bagi saya cerita lah. Okay, saya kan dulu nak dijadikan cerita, saya ni memang suka mencarut, suka nilah cakap babi lah, bodoh macam tu kan. Cakap-cakap macam tu. Cara kekerasan yang mak saya guna ialah dia akan cabai mulut saya. Dia akan cili mulut saya. Bila saya buat benda tu, maksudnya bila saya rasa benda tu sakit, bila saya nak buat balik benda tu, saya tak berani dah. Itu pun cara satu mendidik. Tapi saya terkesan sampai sekarang. Ayah saya, rotan saya, apa semua, benda tu terkesan pada diri saya tau. Sampai sekarang. Memang orang kata takkanlah benda lama kau nak ungkit, tapi macam mana kita boleh ingat benda tu? Sebab kalau maksudnya kekerasan yang mak ayah kita buat tu, benda tu sebenarnya nak mendidik. Tapi kita ingat dia nak mendera kita. Mungkin kita terfikirlah, oh kalau lah aku tak dibuat macam ni dulu, kalau lah aku tak dipukul, kalau lah aku tak dicili mulut macam tu, mungkin sekarang aku dah buat benda-benda yang macam benda yang dah bukan-bukan lah, benda yang kita tak boleh nak jangka lah kan. Jadi apa yang saya dapat rumuskan kat sini, penat juga nak cakap. Apa yang dapat saya rumuskan, sebenarnya cara didikan seseorang ayah ibu tu mungkin dengan cara macam tu mungkin kita tak boleh terima, tapi dengan cara itulah juga mereka nak mendidik kita supaya jadi anak yang baik. Okey, saya rasa saya nak simpulkan kat sini bahawa apa jua masalah yang kita hadapi,
komunikasi tu amatlah penting. Komunikasi, perhubungan, jagalah sebaik-baik. Kalau kata apa benda yang kita tak dapat selesaikan, apa yang kita pendam, apa yang kita rasa macam benda tu jangan kita pendam lama-lama. Kalau kita pendam, tak dapat selesaikan apa-apa pun. Cuba, jadi apa yang kita boleh buat, kita cuba perbaiki dari segi komunikasi, dari segi tutur bahasa kita. Kalau kita betul-betul macam ada benda yang kalau kita diamkan, kalau kita pendam, benda tu sebenarnya nanti kita akan buat benda yang kita tak boleh terfikir. Macam contohlah dalam situasi Cik Atika, kalau dia terus pendam, mungkin dia rasa macam dah lepas ni aku nak lari rumah, aku tak mau balik rumah dah. Aku tak nak duduk rumah dah. Sebab aku rasa macam ayah aku benci dekat aku sangat kan. Pernah tak Cik Atika terfikir macam tu? Nak lari rumah, nak pergi jauh. Pernah tak Cik Atika terfikir? Sebenarnya saya dah buat pun benda tu. Oh, dah buat? Kan sekarang kan saya kat rumah kakak saya kan. Saya duduk sini bukan sahaja masalah internet ke apa. Tapi saya duduk sini sebab saya nak lari daripada ayah saya. Saya rasa saya duduk sini sebab saya rasa kalau saya duduk dengan ayah saya rasa macam saya akan jadi masalah. Saya tak suka tengok dia muka dia tak suka dengan saya kan. So saya ambil keputusan saya duduk sini. Lepas tu bila saya duduk sini, saya just bagi tahu mak saya je, saya tak bagi tahu ayah saya. Sampailah dah lama dah duduk sini. Dari sebelum lepas COVID saya balik sini kan. Dari itu sampai sekarang saya duduk kat rumah kakak saya. Dan ayah saya tak pernah tanya. Kecuali mak saya dia tanya nak makan sebelum dia letak. Pernah tak Cik Atikah cuba untuk kontak ayah sendiri tanpa ada siapa-siapa, bukan daripada mak ataupun bukan dari kakak? Pernah tak Cik Atikah buat? Tak pernah. Saya tak pernah buat untuk tak pernah kontak ayah saya ke apa kan. Yang saya pernah buat ialah saya tanya bila adik saya datang sini macam bawa bekal ke makanan daripada rumah mak saya kan. Saya tanya lah ayah tengah buat apa kan. Diorang cerita lah semua okey, rumah okey. Lepas tu bila saya dengar semua okey, saya rasa macam saya rasa better lah saya duduk sini bagi saya duduk ni macam tak bahagia kan rumah tu. Dan Cik Atikah rasa apa yang Cik Atikah buat sekarang, Cik Atikah puas ke? Ataupun Cik Atikah rasa macam aku tak bahagia pun dengan apa yang aku buat sekarang? Ke macam mana perasaan Cik Atikah sekarang? Perasaan saya, masa saya buat benda ni risau sebenarnya. Saya risau sebab saya takut. Saya takut sebenarnya, saya tak nak pun lari ke rumah. Tapi sebabkan sikap ayah saya macam tak layan, tak elakkan saya rasa betul saya duduk rumah kakak saya walaupun saya seorang-seorang kan. Tapi saya risau lah cakap, sebab tu lah saya susah nak tidur malam. Setiap malam saya fikir, betul ke saya buat keputusan saya duduk seorang-seorang. Saya rasa macam tak selesa, tak selesa, rasa takut. Macam ada rasa bersalah dengan mak ayah kamu layan macam ni kan. Betul. Okay, tak apa. Okay, jadi sebenarnya Cik Atikah dah tahu dah kan apa yang Cik Atikah kena buat? Ya, saya dah tahu. Sepatutnya saya kena komunikasi dengan ayah saya sepatutnya minta maaf kat dia dan bersikap macam ni. Saya kena bagi tahu dia sebab masa saya jadi macam ni. Bila Cik Hanim cerita yang pasal mak ayah Cik Hanim pukul Cik Hanim untuk ubahkan daripada cara tu, saya macam terbuka minda saya. Kalau ayah saya tak cakap saya bodoh, tak cakap saya ni, tak pukul saya macam tu, mungkin saya akan jadi lagi teruk. Mungkin saya tak sambung belajar community, mungkin saya tak dapat hidup baik. Cik Hanim cakap macam tu, saya macam minda saya macam mungkin juga kemungkinan macam tu. Kemungkinan ayah saya nak ubah saya dari segi itu, tapi dia tak nak cakap, dia buat mengikut tindakan saja. Betul? Saya rasa apa yang saya buat ni adalah salah dan saya perlu jumpa ayah saya untuk minta maaf dan berkomunikasi dengan baik.
Okay. Betul, kalau sebenarnya kita tengok someone tu, kalau kita lepas ni kenal kat dunia luar pun, kita tengok dah someone tu dah jadi api. Kita tak boleh, bukanlah jadi api, itu tak. Maksudnya pewatakan dia tu seolah-olah api. Kita tak boleh jadi pewatakan seorang yang jadi api juga. Sebab benda tu lagi akan merosakkan hubungan tanpa kita sedar. Sebaliknya, kalau kita ni sebagai anak, perlulah cuba mengalah. Sebab kita tahu kalau kata ego tak akan menyelesaikan apa-apa masalah. Memang kalau kita belajar pun kan, ego selalu akan menguasai diri, naluri, kejahatan tu akan sentiasa menguasai diri. Kita akan rasa macam, aku malu nak cakap dulu. Aku malu dah nak minta maaf. Nanti nampak sangatlah macam aku ni seorang yang mengalah apa semua kan. Tapi tak salah pun kalau kita ambil inisiatif, langkah untuk cuba mengalah. Saya tak bagi apa-apa cadangan kat Cik Atikah, tapi rasanya Cik Atikah sendiri pun tahu apa yang Cik Atikah kena buat lepas ni. Okey, masa pun dah hampir mencukupi. Sebelum kita nak akhiri, ada apa-apa lagi tak yang siapa-siapa nak cerita? Rasa macam sebelum ni dia ada pendam nak cerita sekarang ni. Dia pun ada masalah family, dia pun ada ni. Tapi ada apa-apa siapa nak cerita? Boleh? 1-2 kata sebelum habis? Ada tak? Rasa macam adik-adik ni selalu downkan diri dia ke atau apa-apa yang dia, apa-apa je lah, siapa-siapa nak cerita? Tak ada. Dia tak Cik ada. Atira? Tapi dia tak ada, tapi dia bukan cerita pasal tu lah. Dia just macam nak kata, saya ada baca juga benda ni lah. Dalam hidup ni kita ada 2 pilihan. Baik atau buruk. Macam tadi Tika kata, ayah Tika selalu marah-marah Tika kan. Jadi benda tu kita boleh pilih sama ada kita nak pandang benda tu dalam situasi yang buruk atau baik. Kalau kita ambil buruk, maka buruklah benda tu kan. Kalau kita ambil baik, mungkin kita macam, itu cara dia. So kita macam, dia sebenarnya sayang aku, tapi aku yang tak perasan benda tu. So kiranya kalau kita ambil pandang benda tu buruk, buruklah jadi dia. Kalau kita ambil baik, baiklah jadi dia kan. Ya, betul. Saya setuju Okey, dengan sebelum apa yang kata Atirah sama. Saya setuju dengan apa yang Atirah cakap. Okey, ada tak kata-kata semangat yang kita boleh bagi dekat pada Cik Atikah ni sebelum kita tutup ni? Kuatkan diri. Sedikit kata semangat. Kuatkan diri. Kuatkan diri maksudnya dia cuba pelan-pelan lah terima macam perangai ayah dia macam tu. Sabarkan diri sebab mungkin ada hikmah. Allah buat macam tu. Mungkin ada hikmah kot, insyaAllah. Fighting. Ya, Tika boleh. keep fighting. Tak ada, insyaAllah tak ada, semua benda kita boleh selesai. Dan benda ni pun, kalau kata berlarutan pun, dia takkan kalah. Sebab akhirnya kita akan macam orang cakap, air dicincang takkan putus. Hubungan tambah-tambah hubungan kekeluargaan memang susah nak akan putus. Dia cuma kadang ego menguasai diri, kadang perangai baran apa-apa yang membuatkan kita berada dalam situasi sekarang ni. Okay? Darah lagi kental daripada air. Ya, betul. Dan takkan terputus juga hubungan Cik Atikah dengan seorang ayah. Memang takkan buat pergilah mana-mana pun, Cik Atikah tetap seorang anak dan ayah Cik Atikah tetap seorang ayah. Okay? Jadi tak apa, insyaAllah benda ni ambil masa. Benda ni pasti ada jalan keluar. Cumanya atas diri kita lah. Macam mana kita nak keluar daripada situasi ni. Okay? Okay. Dah penat dah apa semua kan? Jadi Cik Atikah jangan stres-stres sangat tau. Sekarang dah hujung SEM dah. Banyak lagi ke assignment korang ni? Banyak.
Saya nak cakap terima kasih kepada Cik Hanin dengan rakan-rakan yang lain sebab sudi dengar masalah saya dan bantu untuk saya selit akal dan sedar yang kesilapan yang apa yang saya buat ni adalah salah. Selepas dari sini saya rasa macam agak lega sebab ni masalah dah memang dah lama saya pendam dari kecil ni. Saya tak pernah luahkan pada siapa-siapa, pada kakak ke adik ke, pada mak saya pun saya tak pernah luahkan. So sepanjang saya hidup ni saya rasa macam lega lah sebab dah saya dah luahkan semua tu, rasa macam hilang sikit beban. So sekarang ni langkah saya seterusnya adalah untuk berkomunikasi dengan ayah saya untuk baikkan hubungan kami. Terima kasih. Ya, tak apa. Kami semua memang respect dekat Cik Atikah. Cik Atikah memang seorang yang sangat hebat. Cik Atikah memang terbaik lah. Tapi apa-apa masalah jangan pernah seorang-seorang sebab kami kat sini akan sentiasa membantu Cik Atikah. Kalau Cik Atikah pendam, benda tu memang tak akan selesaikan masalah. Sebaliknya kalau cerita orang yang macam cerita pada orang yang Cik Atikah percaya, insya-Allah boleh bantu. Kalau tak bantu selesaikan masalah, tapi sekurang-kurangnya boleh jadi sebagai pemberi semangat. Sama-sama sokong Cik Atikah. Kalau Cik Atikah terbeban dengan assignment, jangan pendam. Jangan buat seorang minta dengan pada siapa. InsyaAllah selagi ada kudrat, selagi ada sokongan, selagi ada kami dekat sini, insyaAllah kami akan sentiasa bantu Cik Atikah. Cik Atikah pun jangan buat keputusan terburu-buru. Benda ni ambil masa. Benda ni tak boleh selesai dalam tingkat mungkin 1-2 tahun juga. Tapi jangan putus asa, jangan lemah semangat. Teruskan capai impian Cik Atikah, buktikan yang Cik Atikah boleh buat ayah Cik Atikah bangga, keluarga Cik Atikah bangga dengan Atikah, Cik Atikah. Kalau mungkin bukan dengan cara pendidikan berjaya ni, mungkin tunjukkan effort, kesungguhan yang Cik Atikah ni sangat sayangkan mereka. Sangat perlukan mereka sebab tak ada, Cik Atikah dah tak ada siapa-siapa melainkan keluarga sendiri. Itulah yang saya dapat rumuskan. Jadi mungkin sesi kita ni dah cukup masa. Kalau kata apa-apa lagi masalah yang terpendam, bukan Cik Atikah saja, semua kawan-kawan yang lain, kalau ada apa-apa yang belum diluahkan, apa-apa yang mengganggu fikiran sampai tak boleh tidur apa, luahkan sahaja di sesi ini. Dan Cik Atikah juga kita akan membuat sesi susulan untuk tengok perkembangan Cik Atikah dari semasa ke semasa. Okay? Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan saya sendiri juga sebab dah luangkan masa selama dekat 1.5 jam ni dan rasanya semua pun dah penat. Selamat malam dan semoga kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang dengan perkembangan yang lebih positif. Okey? Terima kasih. Sama. Terima kasih juga. Fighting Tika. Fighting Tika, jangan sedih tau. Kami yang sentiasa ada untuk Kompeten. Ting.